Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ma taufiqi wala intisamiya illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dengan izin rahmat Allah Ta'ala himpunkan kita pada malam ni. Setiap kali Allah himpunkan kita dalam kuliah-kuliah ilmu, dengan arti kata Allah nak faqihkan kita. Maksud faqih, nak cerdikkan kita. Satu hadis yang memang jelas Nabi sebut apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang, man yuridillahu bi khairan, mana-mana orang Allah nak bagi kebaikan kat dia. Kalau Allah tanda kata Allah sayang, Allah suka, Allah nak bagi kebaikan. Apa dia kebaikan? Yufaqihu fid din. Aku nak bagi hang cerdik masalah agama aku. Hang hidup atas muka bumi ni, hang hidup atas muka bumi, tak ada ilmu, hang tak akan berjaya jadi hamba aku yang Abdullah. Tak akan berjaya. Pasal dunia punya tawaran dahsyat. Celik-celik mata ni dia, dunia punya tawaran ni cukup dahsyat. Kalau kita tak kuat, terpelanting, matilah setiap hari seorang yang tak berjaya sebagai hamba Allah. Dan Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah aku jadikan hang manusia dan jinna wal insa, jin dan manusia ni untuk hampa ibadat kat aku? Tapi bila hampa main kat dunia, hampa jadi lain dah. Dulu macam-macam wa'ada rabbak, dulu macam-macam janji kat aku. Masa main kat dunia, Tuhan, kalau main kat dunia kan I jaga semaya I akan jaga rumah tangga I akan jadi orang yang soleh, I jaga mulut I. Main tak sini, termasuk dengan ustaz sekali, lingkup. Masa dunia dia kuat, tarikan dia kuat. Kita yang sakit baki umur yang Tuhan bagi berada kat dunia ni pun, kalau masih lagi tergoda dengan dunia, habislah. Habislah pada. Jadi pasal tu kita minta bila kita main kuliah ni dikerumuni oleh malaikat. Kita sedap tak sedap, walaupun kita 7,000 malaikat datang. Wal malaikatul muqarrabin. Quran kata apa? Malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat tu mai kat kita. Malaikat tu mai kat kita. Dia terjun mai daripada aras Allah turun. Ni bulan Isra Mi'raj kan? Daripada situ dia turun mai. Yang Nabi sendiri tengok Jibril buka sayap tu kan? Sayap Jibril ada berapa? 60,000. 600,000 sayap Jibril. Satu saja sayap Jibril dia buka tutup langit bumi semua. Nabi pergi di Mi'raj, Nabi pergi Isra dan Mi'raj, pergi perjalanan di atas. Nabi tengok malaikat Jibril buka seluruh sayap dia. Bayangkan betapa besarnya aras Allah. Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang jaga aras dia. Tapi kalau kita hidup di dunia ni, kita tak berjaya nak bawa hati kita beriman dengan Allah, habislah. Kita minta lah. Selalu kita main kuliah-kuliah macam ni semua, malaikat ada tak? Kita kata, ya Allah, tolong aku. Kalau hang tak tolong aku, lingkup aku, tak bantu aku, kita minta, kita lemah. Semayang macam mana pun, pergi haji macam mana pun, plan syaitan ni dia halusi. Kita baru nak baca Quran, dia dah khatam Quran dah iblis. Azazil siapa dia? Iblis. Azazil iblis dah. Iblis alim, ibadat dia, kealiman dia, ilmu dia, semua Allah bagi kat dia. Tapi satu sifat ada pada dia, sombong. Penyakit sombong, riak satu macam, tergedik-gedik, terketak-ketak ni Tuhan tak berkenan.
Satu macam bila kayu sikit beli BMW. Pegang beg satu macam dah. Awak jadi macam tu. Sikit saja anak kita nak pangkat baru jadi kerani. Kita pergi apa nama sekolah, kita kata dia guru besar ke? Tengok kerani, contoh bukan nak kata pun tu. Allahu Akbar, sudahlah woi, sudahlah nampak tak? Mengebat ni semua ya Allah Tuhan. Boleh lingkupkan riak, penyakit riak ni Tuhan tak tengok. Kita merendah diri, bumi dia, langit dia, ayat dia, udara dia, semua hak milik dia. Sampai ada Pak Man apa ke menyanyi, ini semua Tuhan yang punya, ini semua bukan hang punya, tak malu. Kadang-kadang Tuhan bagi kat kita sikit berlagak. Ketua wanita dia jadi satu macam. Mak dia kata kita sepak hang berwata dengan tangan hang, dengan tergedik-gedik hang, jaga hang nampak tak? Stop semua tu. This thing all rubbish. Ni semua ya Allah boleh melingkupkan amal ibadat kita. Sudahlah. Meluat tu tengok orang menyombong kan. Satu macam buka saja. Kita tengok cara buka kereta saja boleh jalan elok saja. Kalau beli barang sikit kat shopping center, kalau kita lalu tepi dia, I suka macam ni, I tak makan macam ni semua tak bagus. Saja nak cakap bagi dengar kata dia first class. Kita tahu kita hidup di dunia ni, kita tengok manusia, kita tahu. Kadang-kadang makcik-makcik dah umur dekat 70, makcik tak suka makan ni, makcik oi hang nak mati esok susah, sombong lebih. Tolak hang berang tuan pada. Sudah. Kalau apa dok mai kuliah ni sikap mengada-ngada ni, sikap kombong ni, sombong ni ada. Habis. Ini sikap sampai dia, sikap orang yang alim dulu tapi sombong. Termasuk di akhir zaman ni, ramai manusia yang ada ilmu tapi sombong dengan ilmu dia. Dia boleh baca Quran sikit kan, bila main tilawah makcik, wa ma arsalnaka illa, dia nak bagi dengar suara dia lah. Kata dia boleh baca apa tak? Menyempah aku sambung. Muqaddimah sementara nak masuk bulan puasa. Penyakit ni kalau ada dalam bulan puasa, lingkup tak? Ustaz dah baca dah 2 ayat ni bulan sudah kan? Persiapan nak sambut Ramadan. Hari ni tajuk diberi pihak masjid. Ustaz cakap doa-doa yang Nabi yang doa Nabi, orang soleh duk baca sebelum nak main Ramadan. Lepas tu dia kata apa? Cuba baca, buat satu doa qiyamul lail pula. Menunjukkan apa nama kampung Perlis ni betul-betul nak beribadat bulan puasa ni. Alhamdulillah. Baik. Satu doa yang famous yang masyarakat kita duk baca bila main Rejab pun dah habis. Hari ni last ke? Hari ni last. Besok Sya'ban Nabi puasa. Dalam bulan Rejab Nabi tak pernah puasa Rejab. Tapi kalau hang nak puasa, hang puasa. Jangan nak bergaduh. Tiap-tiap tahun berkelahi. Ada Rejab, puasa Rejab. Naik atas mimbar khutbah duk cerita benda macam tu. Kalau malaikat mai dia sepak hang bengong. Bodoh. Benda-benda hang duk cakap atas mimbar khutbah tu kena pastikan benda tu memang nas yang jelas. Nas yang jelas sangat-sangat. Tapi orang masyarakat kita ni orang duk mengaji dah. Orang tua-tua dulu dia puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan direct. Nabi kata aku tak suka puasa wisali. Mengkhianati barang-barang siapa. Nampak tak? Bila orang dah mengaji, orang dah tahu dah. Jadi Rejab kalau nak puasa tapi jangan sangkut paut dengan Nabi. Yang jelas terang tantang yang Nabi puasa pada dia. Aisyah kata Nabi puasa sebulan cukup Ramadan. Dalam banyak bulan 1 bulan. Banyak sekali dia puasa. Banyak sekali puasa pada Sya'ban. Besok sunnah kita puasa. 1 Sya'ban Nabi tertunggu-tunggu, Nabi suka Sya'ban. 1 Sya'ban sampai ulama kata 15 Sya'ban senang. Bila matang 15 Sya'ban ada hadis sebut, Imam Ahmad kata apa? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Ada dalam buku tu. Idzan tasafa Sya'bana fala tasumu. Bila berada di tengah-tengah Sya'ban, stop. Main nak buka kat apa? Pak dia kata apa ni ustaz ni? Pak kata kat aku berdosa. Tapi ustaz dah maafkan hampa dah, apa nak kata kat aku? Kan? Tu dia, muka surat 354. Muka surat 354. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok hadis tu. Maka Nabi puasa
Daripada awal Sya'ban sampai tengah-tengah. Bila mai tengah-tengah, Nabi kata apa? Tengok. Nampak tak hadis tu? Walaupun ditentang oleh Imam Ahmad. Hadis tu ada tak? Hadis kata dia ada. Nampak tak? Idzan tasafa Sya'bana, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Bila kamu berada di tengah-tengah Sya'ban, jangan puasa lagi dah. Ayat ni setengah orang ambil kata tak boleh. Pasal tengah-tengah tu Sya'ban kalau boleh kita kita berhenti puasa. Kalau nak puasa pun boleh, dia jadi makruh. Dia jadi makruh. Lepas dah 15, 16 tu dia suruh rehat. Apa dia? Buat persiapan berkenaan dengan Ramadan. Pi tukar lansir, pi kemas rumah. Melayu kita pelik. Kita hujung-hujung tu lah kita, masa tu lah nak tekan samprit. Mak tekan samprit, bapak berceri ke atas, nampak tak? 10 hari yang terakhir, 10 hari yang terakhir orang suruh rajin beribadat. Malam-malam buat ibadat, dia buat samprit. Mak ni biskut makmur. Dia buat kata ni mahal lah. Buat kacang dalam. Kan? Aduh, ya Allah, sudahlah, nampak tak? Bila umur kita meningkat ni, fokuslah. Bulan ibadat, bulan apa? Ramadan. So Nabi bagi tahu dah, bila mai tengah-tengah Sya'ban tu siaplah pergi tukar lansir ke nak sambut Ramadan, bukan sambut Syawal. Kita nak sambut Ramadan. Pasal tu orang Arab habis saja raya semua pakai tidur. Tak ada dah, habis dah. Dia punya pulun Ramadan macam orang gila. Kalau kita pergilah ni market-market orang Arab, Allahu Akbar, ya tamar, yang tu yang ni, dia pekat balik. Dia nak mission, dia nak blender lah, dia sedia siap-siap. Dia pula peti ada siap-siap apa nak buat. Apa dia ambil kurma yang lembek-lembek tu, dia bubur susu, dia bubur garam. Sedap nak mampus. Sedap buka puasa, yang tu kan lega. Dia makan yang tu terus dia main terawih. Saat ni balik dia makan. Lega lah, ya Allah, faham dah. Kita kadang-kadang tangi macam-macam nak makan, semua pakai beli. Last sekali balik, apa pun tak boleh. Berlambat sangat kan. Nafsu makan kan. Tengoklah aku pun mata sini setiap hari makan baik. Maka di sini Allah Tuhan dia kata apa, tengok. Bila mai tengah-tengah dia kata sesudah lewat separuh Sya'ban tidak boleh berpuasa. Kalau hukum dia puasa juga makruh, tak haram. Kalau kita nak ganti puasa boleh. Tapi bila mai tahun 29 dan 30 haram. Puasa 29 dengan 30 Sya'ban haram. Dia puasa juga Nabi kata, ya Allah, seolah derhaka pada aku. Okey? Itu hadis yang banyaklah. Tapi kalau kita kadang-kadang orang yang niat puasa Isnin Khamis selalu duk puasa Isnin Khamis, jatuh Isnin Khamis tu waktu haram, tak berdosa bagi dia. Tak berdosa, memang selalu. Tapi tak pernah puasa, tiba-tiba gatai nak puasa 29 dengan 30. Nama dia puasa gatai. Hang saja gatai. Nampak tak? Orang tak suruh puasa. Ini semualah ilmu. Kena korbankan diri mengaji. Kuliah maghrib ni nama dia kuliah beletiak. Cukup masa baliklah kan. Nampak tak? Tak ada nak buka kitab. Kena mujahadah. Bina balik keluarga kita, ya Allah, kepada keluarga penerimaan Islamik. Seronok. Kita dapat anak-anak yang boleh semayang, Assalamualaikum, anak menantu. Yang tu yang kita mau. Macam mana cari, macam mana pun dunia, anak-anak main target, mak, babak, mak. Ya Allah, sakit jantung dapat anak macam tu. Dia masuk, mak, cek lapak. Sabar, Ustaz, mak. Apa orang pada? Kita sakit jantung, boleh mati cepat anak macam tu. Terpulang kat kita lah nak bawa macam mana. Sudah Ustaz. Sambung Ustaz, sambung. Buka Ustaz. Apa dah? Maka doa yang selalu kerap kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan, berkatilah aku. Aku duduk dalam bulan Rajab ni, aku boleh nampak Ramadan. Duduk dalam Sya'ban menampak Ramadan. Ulama kata iman yang paling lekeh sekali, 2 bulan ni berubah totally hidup dia nak masuk Ramadan. Sya'ban dah habis dah, malam ni last. Tadi azan bunyi, Rajab dah habis dah, Sya'ban dah. Ni Sya'ban. Dah masuk Sya'ban, habis dah. Selamat tinggal Rajab, habis. Ni Sya'ban. Sampai ke tahap ni kita masuk lagi Sya'ban, tak berubah sikap kita. Kata nak prepare semayang ke, mengaji ke, nak aduh, jangan mimpi nak dapat Ramadan. Pasal tu ayat mata Nabi meleleh. Bila mana Jibril kata, Muhammad,
Dalam banyak-banyak Nabi-Nabi ni, tak ada mana Nabi pun puasa Ramadan dengan umat dia, melainkan hang. Nabi Muhammad puasa dengan umat dia Ramadan. Tapi Muhammad, umat hang punya puasa ni kebanyakannya puasa daripada illa ju' wal atash. Derek malaikat memang begitu. Apa dia? Umat hang puasa ni lapang dengan dahaga saja, tak dapat apa. Tak dapat apa. Dia puasa-puasa saja, bernama. Dia puasa-puasa saja. Hari raya, hari yang gembira, semua orang bersukaria. Tu weh, ni lagu baru tau. Bukan. Allahu akbar kabira, ya Allah, ya Tuhan. Maka kita, weh, kita alang-alang, kita mai tak sini, angkat tangan, tengok diri kita, tengok keluarga kita, rasa malu tiap tahun macam itulah Ramadan. Tak ubah. Nak kata apa nama? Dekat-dekat nak azan, dekat-dekat nak azan, mak duk goreng karipap kali. Mak dah azan, nanti sat karipap tak habis lagi. Mak, oi, pergi letak karipap. Kita mengaji dah. Nabi kita bagi waktu yang paling mustajab sekali. Dekat waktu buka puasa, waktu paling mustajab. Waktu tu duduklah mengadu ke Allah, ya Allah, aku puasa, ya Allah, terimalah amalan aku. Berhenti sekali bihun hang. Nanti saat aku suka makan hangat-hangat. Mampu hang, api neraka pun panas juga. Nampak tak? Oleh sebab tu, ya Allah, rugi kita buka puasa ikut hawa nafsu. Duduklah nak pinak. Bukan senang nak buka puasa, nak tengok anak, nak tengok berpuasa je, berimpun semua nak pinak. Angkat tangan, Tuhan, ni anak aku ni ketegak nak mampu. Dan niat di hati, ni muka ni ketegak nak mampu. Kita cakap 1-2 patah, dia cakap, dia balas kat kita ni, kau ajak sangatlah anak ni, hang bentuk, bagi kat dia hidayah. Hang begitu. Dalam dekat puasa tu, doa yang paling mustajab saat nak buka puasa. Tapi dekat nak buka puasa, buka habis tak ada apa. Tak ada apa. Doa kan nak duduk kan minta, tak ada. Macam tu lah, sehari, 2 hari, habis. Itu puasa apa dia? Puasa orang jahil. Puasa orang jahil. Sudahlah woi, sudah nampak tak? Puasa ni bagus tu dia. Tak puasa tak mudah. Maka doa yang kita bacalah doa. Tapi hari ni tak usah baca rejak dah. Allahumma barik lana fi Sya'banah. Rejak dah habis. Nak baca pun tak salah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami, masukkan kami dalam bulan Ramadan. Hantar kami boleh masuk bulan Ramadan. Itu doa kita minta. Doa ni memang popular di kalangan ulama. Pasal tu di India, di Pakistan, di Bangladesh, sekolah agama semua tutup sepanjang Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Semua tutup. Bagi peluang untuk orang ulang balik Quran, mengaji balik. Marilah kita buat perubahan untuk diri kita. Marilah kita buat perubahan. Kalau tidak duk mengaji macam ni, tak ada apa. Yang kedua, doa yang kedua ialah banyak doa dia. Ustaz bagi 3-4 sudah. Banyak-banyak bukan apa-apa mengarut ibadat. Yang kedua, daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dia kata apa? Bila saja kita nampak saja bulan, kata esok puasa, nampak tak? Pemohon raja-raja, apakah raja-raja nampak bulan. Dia tak nampak pun dia kata nampak kan. Contoh, aku nampak bulan, dia kata okey besok. Macam ni punya raplah contoh. Akhirnya ya Allah, dia kata Allahu Akbar. Bila nampak kata besok nak puasa, mulut lidah kita kata apa? Allahu Akbar. Ni sunnah. Allahumma ahillahu alaina. Macam tu. Ya Allah, ya Tuhan, dia kata jadikanlah kami, ya Allah, terbit bulan tu, bawalah kami, ya Allah, masuklah bulan Ramadan. Bila kita nampak saja nak bulan besok puasa, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, kami dah nampak ada anak bulan, masukkan kami, ya Allah, dalam bulan Ramadan tu. Bil amni, masuklah kami dalam bulan Ramadan dengan penuh keamanan. Wal imani, dengan penuh keimanan. Wassalamati, selamatkan kami. Wal islami, wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku dan Tuhan bulan Wait, Tuhan hang. Nampak tak? Jadi doa ni bagus. Cik dia buat rakaman. Mana buat rakam? Lagi sekali. Tak mudah kan? Allahumma, kita nampak kita kata apa? Allahu Akbar. Nampak Allah ada, kita semua ada. Allahu Akbar. Lalu kita Allahumma ahillahu alaina.
Ya Allah, ya Tuhan, masukkan aku dalam bulan Ramadan. Masuk ke dalam bulan Ramadan. Apa Ramadan nak? Aku turut. Aku tak mau dah. Ramadan nak apa? Jaga mulut hang, jaga ibadat hang, jaga kekuatan apa dah. Kita minta macam tu. Bil amni. Masuk ke Ramadan dengan penuh keamanan. Mintalah kampung aku. Bila kita kata macam tu, apa Zanazil? Takkan berlaku apa pun takkan berlaku. Takkan berlaku, jangan takut. Kalau berlaku juga di kawasan apa nama balik pulau ni, ada orang yang tak bagus. Semua tak bagus. Bil amni wal imani. Bagilah aku masuk Ramadan dengan penuh keimanan. Apalagi dia kata wassalamah. Salam, selamat. Wal islami, apa Islam suruh aku nak buat. Wa taufiqi, aku nak beramal. Aku nak beramal dengan amalan apa yang Ramadan minta. Lima tuhibbu wa tarda, sebagaimana Tuhan suka, Tuhan redha, macam tu aku nak masuk Ramadan. Rabbi, dialah Tuhan aku. Wa rabbukallah, dia Tuhan bulan tu. Ni kita minta dengan apa? Bila kita masuk satu Ramadan, kita tak reti Arab tak apa. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan, masukkan aku dalam bulan Ramadan. Masuk aku dalam bulan Ramadan, ya Allah, dengan penuh keamanan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keselamatan, dengan penuh apa dia lagi kita lagi? Dengan Islam, dengan aku nak beramal dengan dia, ya Allah, sebagaimana ya Tuhan suka dan Tuhan redha. Dialah Tuhan aku, dialah Tuhan bulan. Tuhan tak cakap pasal apa pun Tuhan faham. Han cakap pasal apa pun tak apa. Kita minta bila dengar Allahu Akbar, dengar saja terus ambil anak, bini, keluarga, jom kita pergi sembahyang tarawih. Nak sembahyang di rumah bagus juga, tapi takut tak jadi, mengarut, nampak tak? Jomlah ramai-ramai Allahu Akbar, minta kali ini bagi dapat tarawih. Malam-malam semua dapat tarawih. Kalau boleh kita buka puasa pun, kalau masjid ni boleh buka satu program, mai buka ramai-ramai, semua buka di sini. Ramai-ramai bagi nak nampak silaturahim. Nampak tak? Takut masjid pula tak mampu pula kan. Contoh, masing-masing buat main polak masing-masing, tiga-tiga, hang share seronok. Macam itulah semayang-semayang, semayang maghrib, semayang isya, Allah tu balik. Balik apakah duduk saat baca Quran, merebum tidak. Besok bangun-bangun. Target sebulan macam tu, kita cari iman. Cari iman sebulan. Insya-Allah kalau kita mau. Manjada wajada. Kalau dia sungguh-sungguh dia dapat, nampak tak? Nampak tak? Dan satu lagi ulama yang selalu duk baca. Ni masa-masa ni kita baca tau. Allahumma sallimni ila Ramadan. Yang ni memang selalu orang baca. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan. Rakam tu kan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan, masukkan aku dalam bulan Ramadan. Pitau aku dalam bulan Ramadan, ya Allah. Wasallim li Ramadan. Mintalah Ramadan pun terima aku. Bila aku masuk dalam bulan Ramadan, Ramadan kata aku mau hang. Wasallimhu minni mutaqabbalan. Dan ya Allah, bila aku masuk, dia minta Allah terima semua amalan aku dalam bulan Ramadan. Terimalah bulan Ramadan, ya Allah, amalan aku. Boleh? Allahumma sallimni Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wasallimhu minni mutaqabbalan. Yang ni selalu orang nak baca. Ya Allah, masukkan aku dalam bulan Ramadan. Masuklah aku dalam bulan Ramadan. Dan Ramadan terima aku, terimakan semua amalan aku. Yang ni doa-doa yang bagus dibaca. Dan doa yang dalam buku ni pula, nak bagi masa tu cukup kan. Asal 8.45 kita nak break dah. Baik. Tengok muka surat ini, habis dah buku ni. Buku ni dah habis. Ini kata kerja Ustaz Cik. Kalau ikut banyak nak beli tiap, tapi tak larat suara. Duk tengok tadi apa nama roti harap tu, nanti saya nak pergi. Nanti saya tepi nah. Okey. Manusia tengok dia. Mampu duk lah dia kata kat aku. Apa kutuk kat aku berdosa bukan. Apa dak. Baik. Hari ni punya mai lepas asap Ustaz tolak mai. Aduh, jauh lah. Ustaz mai belakang USM. Aduh, jalan kat sana ya Allah, sakaratul maut. Dah baca doa sakaratul maut. Mai kat sini kat 3 jam. La ilaha illallah. Allahu akbar kabira. Mai sambung. Muka surat 361. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ambillah sikit belum maram ni.
daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah. Aisyah dia tanya kat Nabi SAW, afara'aita idza amiltu ay lailatul qadr ma aqulu fiha. Nampak tak? Bila kita masuk Ramadan, daripada awal lagi kita boleh doa tak apa. Daripada awal lagi masuk Ramadan berdoa. Daripada awal lah ni orang boleh tak? Tak salah. Ni Nabi dia tanya kat Nabi, wahai Rasulullah, Aisyah kata, bagaimana saya boleh tahu bilakah, macam mana boleh aku tahu Lailatul Qadar dan aku boleh dapat Lailatul Qadar tu? Macam mana nak bagi aku dapat Lailatul Qadar ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dia, Aisyah, apa yang aku nak sebut, kata Aisyah, okey? Itu bahasa yang senang lah. Maka Nabi kata, Aisyah, quli, sebut macam ni, Allahumma innaka afu tuhibbul afa fa'fu anni. Ni doa yang senang. Yang ni kalau tak boleh, aku tak tahu lah apa nak boleh. Aku tak tahu lah pada. Sikit je doa ni je. Sambil baca tadabbur dia faham. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, afu, kau maha pengampun ya Allah, kau maha pengampun ya Allah, tuhibbul afwa, dan kau suka nak ampun, fa'fu anni, ampunkan dosaku. Tuhan, kau suka ampun, kau memang suka nak ampun, ampunlah dosaku, ada banyak dosa ya Allah. Yang ni orang duk baca doa ni, Allah Tuhan, Nabi kata boleh jumpa dengan Lailatul Qadar, tak payah doa-doa lain. Tuhan tak zalim. Yang ni je ulang-ulang, nampak tak? Lepas-lepas saja masuk saja malam, bila kita doa, start saja buka puasa kita doa lah. Buka puasa kita doa, ya Allah ya Tuhan, terimalah puasa aku. Lepas kita makan, lepas sembahyang, malam tu kita start doa dah. Berulang sampai orang sembahyang tarawih pun dia baca doa. Malam kita berdoa, malam doa, biar bertemu dengan Lailatul Qadar. Waktu yang paling baik sekali untuk kita ni lepas Isya sebelum subuh. Itulah waktu pertemuan dengan Tuhan. Kita tak mampu. Abu Hurairah jadikan 1/3 malam tu untuk pembantu dia, 1/3 kedua isteri, 1/3 yang last sekali untuk diri dia. Kalau semua semua malam tu hidup, Allah Akbar. Bayangkan Nabi pergi Isra Mi'raj bila lepas Isya balik subuh, betul? Pertemuan dia dengan Allah. Dia pergi tu perjalanan semua beres. Dia beres daripada daripada Mekah sampai ke Aqsa. Aqsa dia jumpa dengan semua malaikat, nabi-nabi, rasul, semua rasul-rasul mai. Masuk dalam masjid, dia terkejut tengok. Maka dijemput Nabi untuk jadi imam. Semua sempat. Naik pula di atas. Langit pertama tu, sikit punya Sakratul Maut, kau usah cerita. Satu langit bersamaan dengan 100 tingkat. Satu tingkat sama dengan langit dengan bumi. Bayangkan satu tingkat sampai ke arsy Allah. Nabi pi sampai jumpa dengan Allah. Nabi tengok semua kejadian, patah balik. Bila Nabi patah balik, semua urusan dunia beres. Kita nak kalau boleh urusan dunia, urusan kerja, anak, bina, semua selesai, semua boleh bagi masa. Bila kita sikit bagi pada Allah, Allah bagi pulang balik dunia hak kita. Beriman tak? Beriman. Dengan 2 qiyamul lail kita Allahu Akbar. Dengan 2 rakaat qiyamul lail, Allah balas dunia balik, aku bagi puas hang. Tapi kita tak bagi peruntukan untuk Allah. Tak pernah kerja, tak pernah puas. I tak dan buat ni, I tak dan buat tu, I tak dan buat ni, hang mampu hang. Tak pernah dan. Sebagai contoh, Tuhan kata apa? 2 rakaat sembahyang subuh qabliyah kan, sembahyang subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Seisi dunia nanti mai kat hang. Hang nak gondo-gondo kan, boleh kan? Apa ada? Dia teringin nak pakai pada mahak pakai. Manja, nak pergi makan kenduri kan mami kalau makan kenduri, nampak tak? Dia makan kenduri, dia kena adalah banyak-banyak sikit. Dulu orang tua-tua makan kenduri kan, mak pergi dulu kenduri, mak pakai dulu kan. Bila nak ambil ayam ke apa, dia tarik sikit saja ambil ayam, nampaklah ni ambil ayam, nampak tak? Orang dulu kan. Balik pula anak tunggu, dia buka pula, pergi ke anak pula pakai macam tu, betul tak? Hangguk sudahlah, tu dulu. Tapi bila duk mengaji lah ni, dah pakai tudung, dia rasa macam rugi pakai tudung. I tak nampak anti-anti I, dah selamat dah.
tang sini kan kena selamat, tang sini kan dia teman dia bukan tang sini nak pakai ramah-ramah, baru dia punya pakai la haula wala quwata illa billah. Sudahlah tu dia nampak ni lah kuliah. Baca doa ni, kita baca doa ni, kita harapkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Oh ya Allah, cubalah kita semua target. Allahumma, sikit doa dia, Allahumma innaka afu tuhibbul afa fa'fu anni. Itu je doa dia, pendek je. Dan pada Nabi kata, pada waktu Lailatul Qadar ini dia anjurkan mengucap. Setengah orang kata 10 hari terakhir, tapi daripada awal lagi minta ibadah. Duk baca daripada awal, duk mohon Tuhan, mintalah dapatlah kami Allah. Bila dapat yang tu, Allah ubah semua totally hidup kita. Nak kena kanser tak kena, nak kena malapetaka semua tak. Ingat, dapat Lailatul Qadar saja ubah hidup kita. Maksud Lailatul Qadar, malam yang Allah tentukan takdir kita. Hang nak mati waktu tu, hang nak jahat nak berlaku, tapi oleh kerana dapat Lailatul Qadar, berubah. Tuhan ubah. Tuhan janji. Nama Lailatul Qadar, malam yang Allah ubah. Di mana Allah ubah? Di Lauhil Mahfuz. Semua hidup kita tercatat di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Tapi dengan Lailatul Qadar berubah keadaan kita. Alul ibadat. Kita pun bila sedap-sedap Tuhan, dulu zaman dulu memang aku lupa, I tak sedap. Tapi sejak main agama ni, Tuhan bagilah masa sikit, bagi sihat. Tak mau kalau boleh dapat penyakit-penyakit yang duduk atau terlentang atas katil, tak mau. Duduk pakai pampers berbulan-bulan. Hari ni seminggu dua mungkin anak jaga. Dan main minggu kedua kita tengok panggil anak, mak, I letih tu mak. Ada pesan, mak tolonglah mak. Mak tak larat, mak tak tahulah mak tak, siapa tak larat tu mak. Dia nak jaga mak lagi, nak jaga dia. Mulalah. Minggu pertama mungkin dia ambil mak dia pakai bedak, mak dia. Minggu kedua tak larat lah dengan anak, nak jaga dengan laki, tak faham. Aduh ya Allah, dia kata, you jaga mak, you jaga mak you je. Mak I nak buat macam mana? Dapat abang-abang you ada abang, kita jaga mak ni berkat tau. Jaga mak ni rezeki Allah bagi luar biasa. Ingat, kita letak mak kita dalam rumah kita, Allah lapangkan sayap ya Allah. Kita boleh sabar dengan mak kita punya khenah. Kadang-kadang dia mainkan dia nak sirih. Rumah kita pula kan sirih kan pinang. Mak, Allah Akbar, apa pun dia buat tak apalah. Apa dia buat pun aku reda. Tak apa mak. Tak apa kalau aku buat rumah hang macam ni, rumah hang macam bersih. Rumah aku tak apalah. Tak apa mak. Kadang-kadang mak kita bila umur dah lanjut, mulut laser. Allah bagi kadang-kadang mak kita laser. Mimpi kat aku lah, aku nak buat apa pun kena sabar. Tambah-tambah mak kita berubah segi apa nama otak dia nyanyuk Allahu Akbar. Ingat, orang kalau nak mati nyanyuk, berubah pemikiran ni semua tanda tak baik untuk dia. Dia mengharapkan doa daripada anak-anak je. Jangan semua kita matilah keadaan macam tu. Bahaya. Kita pipi rumah dia, mak, siapa tu? Ni anak mak lah. Anak aku putih-putih, hitam tak ada. Sedangkan dia hitam, dia tak sedar diri daripada. Anak aku semua putih-putih, awak hang hitam, menghamkan aku. Cik anak mak, aku tak kenal hang. Sakit tak? Sakit jantung. Ni semua ya Allah Tuhan kita, tujuan kita mengaji siapa? Kita minta indah semua benda macam tu. Kita pergi hospital duk tengok kadang-kadang dia panggil mak dah tak main lagi kak. Nurse kata tak main lagi. Panggil dia masak, aku nak balik. Derita tau seorang ibu. Hampa jangan jadi macam tu. Lah ni kita tengok anak-anak seronok, satu masa nanti anak kecewakan hidup kita. Tu yang kita kena baca. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jangan terlalu bergantung hidup dengan makhluk. Nanti kita kecewa. Sebut kalimat ni, apa jadi pun kita takkan kecewa. Kita tahu Allah bersama aku. Aku tak keseorangan. Aku ada Allah. La taqaf, la tahzan. Jangan takut. Jangan sedih, Tuhan sama kamu. Kita takkan sedih. Anak tak peduli kat kita, takkan sedih. Kita tahu Allah, hasbi Allah. Aku nak pergi pun seorang-seorang. Tu dia, nampak tak? Ya Allah, pasal kita kena mengaji macam ni, pasal apa? Umur kita semua nak mati dah. Dah habis dah masa. Habis dah buku ni. Habis dua. Lagi satu kitab. Lepas tu kita balik lah.
Apa shopping bagi habis duit, apa mati syahid. Allahu akbar. Ya Allah. Baru nak masuk bab ni, kalau ada duit beli buku ni. Buku Bulughul Maram nak beli pun sadaqallah. Yang ni 3 jilid atau 4 jilid kan. Yang ni kalau orang minat ilmu lain, ada orang dia minat nak mengaji. Alhamdulillah. Apa boleh istiqamah mai di kuliah, catat apa faham hari ni, besok pula mengaji, nampak tak? Asal mengaji Maghrib dengan Isya ni banyak kuliah beletiak, nak bagi semangat kat kita supaya jangan kita putus asa dalam hidup. Allah bila pilih hamba dalam kampung ni punya berlambak hak, semua duduk di rumah yang dekat nak mati pun duduk kedai kopi lagi, dia tolak mampu. Sudah sambung. Baik, kita tengok daripada Abdurrahman bin Auf. Nak cerita, Ustaz baca hadis daripada Abdurrahman bin Auf. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, semayang malam ni macam mana semayang qiyamul lail? Semua dijawab oleh isteri Nabi, terutamanya Aisyah. Tak ada siapa jawab. Sahabat suatu pun tak tahu cara dia. Nabi semayang dalam rumah, nampak tak? Maka Abdurrahman bin Auf ingin nak tahu semayang malam. Dia pergi jumpa dengan Aisyah. Aisyah, tolong Ustaz cerita kat Nabi, tolong cerita kat kami Ustaz semayang malam Nabi. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, aku pernah bertanya. Aisyah jawab, dengan doa apa? Kata Abdurrahman bin Auf, dengan doa apa Nabi SAW? Dia kata mengawali, mula-mula dia start dengan apa? Maka Nabi SAW dengar. Ini senang. Ni ada rakaman senang. Okey, kadang-kadang live ni tak minat juga pasal setengah orang kan. Baik. Kita bangun malam. Kalau Ustaz bagi 2. Satu nama dia Qiyamul Lail, satu nama dia Tahajud. Start daripada lepas Isya sampai ke subuh, nama dia apa? Qiyamul Lail, bangun malam. Ustaz semayang malam nak start berapa? Hang balik Isya dah start dah. Hang nak start witir, boleh tak? Bila? Lepas ba'diyah begitu. Lepas ba'diyah. Katalah kita jenis orang tak boleh tidur malam. Sampai pukul 1 duduk merenyih, tengah pergi sana pergi sini pukul 1. Pukul 1 dah masuk dah semayang Qiyamul Lail. Tapi kita tak boleh tidur. Kita semayang pukul 1, kedua, nama dia solat Qiyamul Lail. Tapi kalau kita tidur pukul 12, tiba-tiba pukul 1, 2 kita bangun, nama dia tahajud. Fatahajud bihi nafilatan, tu beza dia. Tapi tetap nama semayang Qiyamul Lail. Cuma orang tahajud ni dia tidur, dia bangkit nama tahajud. Ya hang tak boleh sampai pukul 5 duk kira nak menjaga apa besok, nak pergi mana, nak buka contoh kan, duk sibuk. Maka sampai pukul 4 tak boleh tidur. Kita bangun boleh semayang, nama dia Qiyamul Lail. Cuma tahajud tu dia tidak. Dia balik-balik dia mengantuk. Dengar kuliah ustaz ni mengantuk. Dia mengantuk, nampak dia mengantuk. Dia balik-balik tidur. Tiba-tiba dalam pukul 12, pukul 1 dia bangun. Bangun tu nama dia solat tahajud. Fatahajud bi nafilatan. Itu satu dia. Maka Aisyah radhiyallahu anha cerita, sifat Nabi ni selalunya dia bangun tidur. Dia bangun tidur. Kalau paling bagus sekali kalau orang nak mandi waktu subuh yang paling bagus sekali. Mandi jangan pakai ayat panas, ayat sejuk. Kalau ayat sejuk, kalau apa jenis batang tubuh yang tak apa sihat, kita masuk bab perubatan sikit. Ambil apa nama, nampak tak Ustaz Abdullah? Dia ambil apa nama yang Ustaz jual tu. Nampak Ustaz punya pandai. Apa nama? Dia ambil apa nama kasturi hitam. Kasturi hitam ni dia bagus untuk orang yang ada apa nama? Gangguan, apa lagi? Dia ada anxiety, dia ada takut-takut kat diri dia ada takut benda-benda takut dia kena aing macam-macam, dia rasa diri tak sonok, dia ambil minyak tu, dia bawa kat tangan, dia celup layak, ambil dombi darah yang bukan ada buah, duri untuk perubatan. 7, 14, 21 daun yang tak cacat, ramah masuk dalam tu, mandi pagi-pagi mandi. Allah, dia segak gila lah oi. Datin oi, mandi macam tu dia rasa tak macam nampak nak cegak. Lepas dah mandi semua, ya Allah, kita ambil apa nama? Wudu. Ambil wudu. Lepas wudu, doa wudu. Lepas doa wudu, sembahyang 2 rakaat solat sunat wudu. Assalamualaikum, assalamualaikum, mulut kata apa? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim ataupun rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Okey? Lepas dia istighfar, dia buat apa? Dia baca Quran. Apa cuba try bulan puasa.
dia baca Quran. Surah yang paling Allah suka belah malam, surah apa? Surah Ali Imran. Bagus. Surah Ali Imran 10 ayat terakhir, 190 sampai 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Agus sangat ayat ni. Try hari ini baca kekok lama-lama boleh. Kena. Lepas habis yang tu barulah kita bangun buat tahajud. Nampak tak? Kalau boleh susun makin tu bagus. Terus hangpa nak bangun sembahyang pun tak ada masalah. Bangun-bangun dia sembahyang 2 rakaat tak ada masalah. Tapi nak cerita tertibnya Rasulullah. Bila Rasulullah buat, ditunjuk ajak oleh apa? Oleh Allah Ta'ala. Dia bangun, dia mandi. Lepas tu apa lagi? Dia ambil wudu. Lepas tu doa wudu. Sembahyang 2 rakaat wudu. Assalamualaikum istighfar rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lepas tu dia baca surah apa? Surah Ali Imran ayat 190 sampai 200. 10 ayat saja setiap malam. Itu je. Kerana masyhuda, hang baca ayat tu disaksikan oleh malaikat. Ayat Quran betul tak? Ayat Quran cerita waktu yang paling munat, paling bagus sekali baca. Lepas baca tu Allahu Akbar, barulah Ustaz nama dia solat tahajud. Malam ni semua nama tahajud dia. Ustaz, saya nak start mula-mula sembahyang apa? Sembahyang taubat ke, istighfar ke, apa pun tak ada. Hang bangun sebelum tahajud. Semua tu nama tahajud. Please. Kita pun tak tahu bangun kena buat taubat dulu, lepas tu tahu buat, lepas tu hang buat apa? Apa ni semua ni? Ni kadang-kadang ulama marah. Bangun malam tu nama dia tahajud. You all can understand? Tak apalah. Tapi di sini kita, tuan-tuan aku nak minta ampun dengan Tuhan dulu, nama dia taubat. Lepas tu hang tahu buat. Lepas tu hang buat. Inilah masalah. Ikutlah tertib. Pasal tu ilmu ni penting. Kalau tidak kita ikut aja nampak ada aduh. Lepas dah baca tu Allahu Akbar. Ni apa dia? Niat solat tahajud malam. Maka apa dia baca kalau dia mampu? Allahu Akbar, apa dia? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah anta tahkuma baina ibadak fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'izni innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Yang itulah nama dia doa iftitah bagi solat tahajud. Tapi kalau kita tak boleh, jangan paksa, okey? Jangan nampak berat untuk apa? Baca yang biasa-biasa. Yang tak ngerti ikut Sayyidina Umar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu nama dia pada doa iftitah. Tapi orang Malaysia Allahu akbar kabir ikut. Jangan paksa. Macam ni semua orang yang dah ngerti, alhamdulillah. Itu nama dia solat tahajud. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadat fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi. Nampak kita baca sama Allahu Akbar. Kita baca ni kita reti seronoklah. Nampak tak? Lepas tu baru baca surah. Baru baca surah. Ni tertib orang sembahyang tahajud. Baru dia baca surah. Bacalah surah apa nak baca? Surah Fatihah. Dia nak baca perma kuliah ke yang kerap kan, contoh kan, bacalah nak baca apa pun. Rakaat yang kedua Fatihah kulullah, ikut ni tahajud kan, kita nak bagi ringan. Lepas tu assalamualaikum kita buat latih 2 dulu. Jangan buat pasal Nabi buat berapa rakaat? 8. Kita jangan buat 2 sudah. Bukan saya tak bagi, takut buat banyak-banyak lepas tu tinggal. Buat 2, latih 2 sudah cukup. 2 ni pun nak bersedia nak pergi. Lepas tu assalamualaikum Nabi sebut, kata Aisyah radhiyallahu anha, kata dia tanya banyaklah hadis. Maka nama Hashim bin Hamid dia bercerita, aku pernah kita bertanya Aisyah doa apa yang selalu dipergunakan untuk membuka qiyamul lail beliau Nabi SAW. Macam Nabi buat, Nabi dia sebut. Aisyah menjawab, engkau bertanya kepada aku yang siapa-siapa pun tak pernah tanya. Hang pertama kali tanya ke aku. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi ya Allah Tuhan,
Okey, ada juga riwayat mengatakan sebelum Nabi nak start kan, Nabi baca apa nama? Nabi baca 10 ayat surah Ali Imran, 10 ayat tu. Lepas Nabi 10 ayat, Nabi pun kata apa? Nabi nak start qiyamul lail dia. Dia start, dia patah balik tau. Dia terbalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. 10 kali. Lepas tu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Lepas tu Subhanallah, Subhanallah 10 kali. Lepas tu dia istighfar Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim 10 kali. Habis tu maka Nabi pun berdoa, Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini a'udzu billah min diqi maqam yaumil qiyamah. Yani kerap Nabi doa. Apa dia? Ya Allah, ya Tuhan, ampun dosa aku, bagi hidayah petunjuk kat aku, bagi rezeki dekat aku, bagi kesihatan dekat aku minta berlindung ya Allah daripada jangan hari dibangkitkan di pada mahsyar kau sempitkan aku. Inilah doa Nabi kata, orang yang selalu qiyamul lail Allah haramkan daripada dia kena sempitan. Orang semua sempit dengan berpeluh dia steady je. Itu dia. A'udzubillah min diqi maqam yaumil qiyamah. Aku minta berlindung pada hari nak dibangkitkan, nak dihimpunkan hari itu ya Allah, jangan aku bangkitlah keadaan kesusahan. Orang yang bangun tahajud malam, Allahu Akbar, dia ada seorang wanita akan datang dekat dia, nama dia Haura. Macam Ustaz Adi bernama anak dia Haura tu, wanita yang datang pada qiyamul lail pada kita, nama dia Haura. Esok nama buat nama anak apa? Haura. Dia kata apa ni, huruf hara ke Pulau Tahang, Haura kata. Nampak kan? Kan? Jadi orang kita ni bila berbuat nama pelik-pelik sikit, tak payahlah berbuat nama tu. Tapi nama tu lah seorang perempuan yang nama dia orang yang bangun qiyamul lail. Haura, dia datang, dia hias. Apa kena latih umur kita macam ni semua, tak ada excuse dah. Tak ada, dah kena try. Kalau tak mampu buat, ulama kita lepas Isya 1 rakaat, buat solat witir. Sekurang-kurangnya bila dengar azan subuh, apa dah buat qiyamul lail, dah buat dah. Bila? Lepas Isya tadi. Latih. Jangan bagi malam tu tak ada langsung bermunajat dengan Allah. Merbahaya. Boleh tak? Nampak tak? Masa pun dah habis dah. Boleh kan? Boleh faham sikit tak? Boleh kan? Saya mana? Yusri Mesri dah tak mai. Yusri Hamad sini bagi aku suruh cakap kan. Dia ada suruh panggil cakap, Ustaz bagi mana? Bagi semangat kami nak buat qiyamul lail, qiyamul lail insya-Allah pada. Jadi kita latih buat qiyamul lail dah. Sekali lagi Ustaz ulang boleh tak? Sikit je. Kalau kita bangun, Yusri cara nak bangun esok kalau aku tak ada. Menurut kalau aku mati kan. Qiyamul lail yang mengajak kitab ni bagus. Berapa dik sangat? 200 lebih kot 230. Kitab dia ada 4 jilid kata. Semua bab dia cakap. Dia tunjuk macam mana semayang bangun Rasulullah SAW. Supaya kita banyak cakap yang ni kaedah kembali balik pada kaedah agama. Aisyah sendiri mengajak macam mana. Sahabat tanya nak tahu. Maka Nabi macam mana? Katalah kita mandi, okey, 1. Kedua apa dia? Kita ambil wuduk. Kita baca doa wuduk je. 8 pintu syurga buka masuk kat mana? Panjang tak cakap bab ni. Bab start doa wuduk saja. Lepas tu solat wuduk orang yang paling jaga sikit siapa dia? Siapa tahu dapat hadiah ni? Allah dapat hadiah. Bilal tak pernah berhenti. Kata Bilal tadi. Kata, okey dapat 2. Dia kata 2 kata. Rugi aku, tak apa. Nampak tak? Bilal, Nabi pergi Isra Mi'raj, Nabi nampak tapak kaki dia kan? Dengar tapak kaki dia. Nabi balik, Nabi tanya, Bilal, apa amalan hang buat? Dia hitam, Bilal ni hitam. La haula wala quwata illa billah. Bibir dia ni dengan rambut dia orang tak berkenan. Tapi ya Allah semua dengar. Pasal tu bulan macam ni semua apa pilih orang hitam jadi menantu bagus. Maka nak ubah nampak tak? Cari orang hitam, ya Allah, cari orang hitam. Ya Allah, dia dengari amalan dia di syurga. Hampa dah pilih yang putih bodoh, hampa dah kan. Quran duk cerita kat kita, ya Allah, yang kata Bilal ni. Nabi sampai tanya Bilal, aku pergi di atas, aku dengar hang, orang lain tak dengar.
Apa amalan? Tanya dia bagi tahu, ya Rasulullah, dia tak pernah tinggal wuduk, walaupun dia hitam hati dia bersih. Jangan main tahu, orang kata orang hitam ni ada kemanisan dia. Allah, betul tak? Orang tak kata putih manis. Bodoh padam. Akhirnya ya Allah, bila ni subhanallah, Nabi tanya, dia kata dia tak pernah tinggal solat wuduk 2 rakaat. Solat wuduk 2 rakaat. Ia menyebabkan dia dengar. Jadi kita kalau boleh bang, try. Lepas solat wuduk, Assalamualaikum, kita pun istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Habis tu kita baca surah apa? Surah Al-Imran 190 sampai inna fi khalqis sama sampai ke habis. Bagus ayat tu. Malam ni balik baca sikit seronok, tetap malam baca. Bagus. Allah Taala suruh Nabi baca. Aduh, sakit jantung ustaz, tak apa, okey. Habis dah baca ayat tu, buat apa? Habis baca tu, barulah kita sebut apa dia? Allahu Akbar 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Subhanallah 10 kali. Istighfar 10 kali, baru kita baca doa. Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini a'udzubillah min dhiqi maqam yaumil qiyamah. Nabi berdiri, Allahu Akbar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatrus samawati wal ard. Semayang ni sampai ke habis. Maka Nabi Assalamualaikum, Nabi akan berdoa tentang solat, doa tahajud. Allahumma lakal hamdu, betul kan? Falakal hamdu, boleh kan tu? Doa tahajud bebaslah. Kalau ikut yang ni memang bagus. Walakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa ma fihinna, walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa qawlukal haq wa jannatul haq wa narul haq wa nabiyyukal haq Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'atul haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta. Yang tu yang biasa. Kalau doa tahajud memang semua orang tahu. Yang tu je. Habis Assalamualaikum, Allahu Akbar. Kita pun bersedia untuk berehat sekejap, nak tunggu. Ataupun kalau habis apa nak buat ustaz? Istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Witir, ya bagus. Sahibul Samaha kata, habis tu buat witir. Nak buat 1 atau 3. Allahu Akbar. Dan witir dah kita ajak kan? Witir kita ajak dah. Mudah-mudahan ya Allah ya Tuhan, yang doa yang kita bagi ni daripada awal lagi Yusri, kita start dengan doa nak sambut Ramadan, doa nampak bulan, doa kita harapkan nampak Lailatul Qadar, doa kita minta Allah bagi keselamatan dalam bulan ni, masukkan aku dalam bulan Ramadan terima aku, nampak tak? Dan last sekali ialah kita buat qiyamul lail hidup kita. Mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik untuk kita. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Ustaz nak tutup dengan doa, dah habis kan? Sebelum Ustaz nak tutup dengan doa, ya Allah, Ustaz nak iklan. Iklan nak masuk syurga. Nak masuk syurga dah.